اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi insyaAllah malam ni kita sambung balik minggu lepas berkaitan dengan syarat sah berjamaah. Jadi untuk sementara ni bulan 7 ni saya tak sambung lagi lah kitab Minhaj. Jadi insyaAllah kitab Minhaj tu sambung bulan 8. Sebab dia bulan 8 baru ada live dalam radio tu. Jadi oleh kerana ada orang turut melalui radio, jadi kalau kita sambung, kita baca hak Minhaj, hak tak ada dalam radio sementara ni, dan 2-3 kali bulan 7 ni. Jadi kalau orang ikut radio bulan 8 baru start, pas ke lain dah lah. Pas ke lain dah. Jadi untuk sementara, minggu lepas, minggu ni, minggu depan sekali lagi. Jadi saya ambil tajuk berkaitan dengan syarat sah, syarat sah qudwah dipanggil, syarat sah makmum mengikut imam. Sebab dia kita belajar berkaitan dengan syarat, berkaitan dengan rukun sembahyang itu untuk sah sembahyang. Untuk dapat sah berjemaah, dia ada ilmu lain pula, dia ada syarat lain pula. Kita belajar syarat sah sembahyang dengan taharahnya, kita belajar rukun sembahyang, kita belajar syarat bagi tiap-tiap rukun, kita betul bacaan Fatihah, kita betul bacaan tahiyat, itu untuk sah sembahyang. Kita nak dapat fadilat, nak berjemaah, ilmu lain pula. Bukan ilmu betul Fatihah, betul tahiyat, bukan. Dia ada syarat lain pula untuk sah kita berjemaah mengikut imam. Kalau kita tidak mencukupkan syarat sah berjemaah ni, bukan sekadar tidak dapat fadilat berjemaah, bahkan bawa kepada batal terus sembahyang, bokeh daripada asar lagi. Jadi kita nak berjemaah, fadilatnya 27, kita maklum ilmu kena tambahlah sikit. Sebab dalam kitab fiqh ni ada bab suku pula, babul jamaah, babu salatil jamaah. Dia ada bab suku. Sebelum tu bab syarat, bab rukun. Kita pergi depan lagi dalam kitab fiqh, dia ada bab sembahyang berjemaah. Dia ada bab sembahyang berjemaah. Bab sembahyang berjemaah ni bukan hanya semata-mata mengaji persoalan muafiq masbuk saja, bukan. Persoalan muafiq masbuk pun itu berkaitan dengan syarat untuk sah berjemaah, tapi dia ada syarat-syarat yang lain. Jadi yang saya baca, tapi bukan baca semua dalam kitab ni, saya ambil dalam kitab Wisyahul Afrah. Dalam kitab Wisyahul Afrah ni dia ada 12 syarat. Dan mungkinlah kita ambil 3 syarat je lah. Minggu lepas 1 syarat, insya-Allah minggu ni 1 syarat, minggu depan 1 syarat. Minggu lepasnya syarat yang pertama, kita nak berjemaah ni dia kata muafakat aturan sembahyang. Muafakat aturan sembahyang makna peseng sembahyang sama. Tu imam dengan makmum peseng sama. Hak peseng tak samanya sembahyang jenazah. Hak peseng tak samanya sembahyang gerhana, hak peseng kaifiat hak orang biasa buat ah. 1 rakaat, 2 kali qiyam, 2 kali Fatihah, 2 kali rakaat. Itu dipanggil aturan sembahyang peseng lain. Tu tak boleh nak kita nak ikutlah. Kalau kita sembahyang peseng sembahyang biasa ni, janji
pesen semayang sama, niat tak sama, tak ada masalah. Semayang tunai qada tak ada masalah. Semayang fardu dengan sunat tak ada masalah. Mana kita contoh mengelepah semayang hak lain-lain. Macam kita kata kita jamak takhir zuhur dengan asar. Kita nak semayang zuhur dulu pun boleh, nak semayang asar dulu pun boleh. Sama-sama qasar pula tu. Jadi kita pun berjemaah dengan tu imam. Jamak takhir ni. Kalau jamak takdim memang kena semayang zuhur dulu. Kalau semayang asar dulu tidak sah. Hak jamak takhir. Semayang zuhur dulu pun boleh, semayang asar dulu pun boleh. Yang sunatnya semayang zuhur dululah. Kita pun tak bincang, tak gapo, cuma tanya. Qasar dah? Qasar. Kita pun semayang. Sudah saya tanya dah semayang gapo? Saya semayang zuhur. Saya semayang asar saat ni. Tu imam semayang zuhur, kita semayang asar. Kak Gi imam asar, kita semayang zuhur. Lain tu. Tak apa, sebab aturan semayang sama. Tak ada masalah nah. Fardu ikut sunat, sunat ikut fardu pun tak ada masalah. Sebab aturan semayang sama. Diikut satu orang tu, ingat ke kawan tu semayang zuhur. Jadi ini baru siapa, dia pun semayang zuhur. Kena-kena kawan tu semayang ba'diyah zuhur. Dia semayang zuhur siap dah seorang. Dia semayang ba'diyah zuhur. Kita semayang fardu zuhur. Dia semayang sunat ba'diyah zuhur. Tak ada masalah. Sebab aturan semayang sama. Walaupun kita semayang fardu, dia semayang sunat sekalipun. Tak ada masalah. Hak taklihnya tadilah hak aturan yang aturan semayang tak sama. Kalau semayang gerhana hak peseng, hak biasa orang buat tu lah. Kalau semayang gerhana, peseng, hak biasa, tak ada hak sekurang-kurang semayang gerhana. Sekurang-kurang semayang gerhana ni macam sunat biasa je. Itu sekurang-kurang semayang gerhana. Kalau kita nak semayang gerhana ni sekurang-kurang peseng, mana satu rakaat, satu kali Fatihah, satu kali rukuk macam semayang biasa, boleh ikutlah. Main mana-mana pun. Hak kata semayang gerhana, hak kita tak boleh nak ikutnya, dia tak boleh nak ikut orang lain. Semayang gerhana, hak peseng, satu rakaat, dua kali berdiri, dua kali Fatihah, dua kali rukuk. Itu peseng lain. Dah ada ke semayang gerhana hak satu rakaat, satu Fatihah, satu rukuk? Itu sekurang-kurang semayang gerhana. Hak orang duk buat tu hak nombor 2. Hak comel nombor 2. Comel nombor 2. Satu rakaat, dua kali berdiri tu comel nombor 2. Hak comel sekali sama je lah hak comel sekalinya. Satu rakaat, dua kali qiyam, sama. Tapi qiyam yang pertama lepas Fatihah Al-Baqarah. Qiyam yang kedua lepas Fatihah Al-Imran. Qiyam yang ketiga lepas Fatihah Al-Maidah. An-Nisa, Al-Maidah. 4 surah tu 4 rakaat. 4 bukan 4 rakaat, 4 qiyam. 2 rakaat je, 4 qiyam. Gerhana berapa jam? 2 jam, 3 jam. Sepenuh gerhana di dalam semayang sendiri. Hak tu lah hak nombor 1. Kita ingat ke kita buat gerhana tu hak peseng nombor 1? Dah. Hak tu peseng pertengahan je tu. Tapi kalau tak pandai hak peseng pertengahan, macam biasa dah apa? 2 rakaat, 2 qiyam. Tu boleh berjemaah lah dengan orang lain. Orang lain pun boleh jemaah dengan semayang gerhana sebab dia aturan semayang jadi sama. Jadi syarat pertamanya aturan semayang sama walaupun niat tak sama sekalipun. Kemudian syarat yang keduanya wajib mengikut makmum akan imam. Wajib makmum ikut imam. Ni kadang-kadang lah kitab kecil-kecil dia cerita gitu je. Berjemaah syaratnya makmum kena ikut imam. Apa makna makmum kena ikut imam? Jadi kitab Wisyah ni dia huraian dia agak comel lah. Dia perhalusi, dia detailkan. Kalau kita kecil, dia tak perhalusi. Kadang-kadang ada buku-buku kecil-kecil itu. Berjemaah. Syaratnya makmum wajib mengikut imam. Mengikut imam tu mengikut mastara mana? Hak panggil mengikut imam. Jadi kita kecil ni, huraian dia pun rekah. Apabila huraian dia rekah, jadi masalah sikit lah. Sebab itulah dia, kalau mahir,
boleh mengajar kitab kecil mana pun. Kalau kurang mahir, kena mengajar kitab yang paling besar. Dia kena gitu. Kita pelik, saya nak baca kitab besar tak mahir, saya baca kitab kecil guling Sebab kitab kecil ni dia tak hurah. Bila tak hurah, orang mengajar tu kena mahir. Sebab dia rekah. Kalau kitab besar, dia kitab tu hurah dah. Kitab tu hurah. Jadi mana kurang mahir pun boleh lah sebab kitab tu tolong dah. Kita terbalik. Saya tak apa pandai, kena baca kitab kecil habis lah. Awak tak pandai, kena baca kitab besar. Kena sebab kitab besar ni dia huraian dia tu halus. Macam yang kitab Wisyah ni dihurah pula. Apa makna wajib makmum ikut imam? Yang pertama je, wajib ikut imam ni, maka wajib makmum takhirkan takbiratul ihram daripada sekalian takbiratul ihram imamnya. Tu dipanggil makmum wajib ikut imam. Makmum ni nak start takbir, wajib dia takbir selesai takbiratul ihram imam. Imam bar baru kita boleh Allahu Akbar. Tu maknanya mengikut imam. Kalau tak imam Allah, kita pun nak Allah dah, tak sah sembahyang. Sebab apa? Sebab makmum tidak mengikut imam. Tidak ikut imam warna atau imam Allah dah kan. Dia tak mengikut lagi. Dia kena imam bar baru kita Allah, tu orang mengikut. Bukan kata Allah tu imam ni, kita pun Allah. Bukan segetak, kita kediam dah sikit. Tapi tu imam belum selesai takbir, kita Allah dah. Hak tu dia panggil tidak mengikut imam. Sebab apa? Sebab nak panggil imam bar dah, jadi semayang dah, baru jadi imam. Allah ni tak masuk lagi. Bar baru masuk semayang, baru jadi imam. Barulah kita mengikut imam. Ini kira mazhab Syafi'i lah ni. Ini kira mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi dia lain. Tu imam Allah dah makmum. Disunat gitu. Kita buat gitu batal. Tak sah sembahyang. Di mazhab Hanafi, tu imam Allah, dia Allah dah. Kita tak boleh. Kitanya wajib makmum takhirkan. Wajib makmum kemudiankan takbiratul ihram daripada sekalian takbiratul ihram imamnya. Itu dia panggil kemudian. Hak baru dipanggil mengikut. Hak baru dipanggil mengikut akan imam. Imam bar je, kita pun Allahu Akbar. Apa jadi makmum? Barulah cukup syarat. Yang kedua, makmum wajib mengikut imam. Imam bar je, kita masuk lalulah. Ni untuk imam bar, usolli. Allah, baru nak usolli makmum. Tak apalah. Tapi, orang panggil apa? Lambat masuk semayang. Lambat 5-6 saat je. 5-6 saat pahala banyak mana dah tak ada. Dah kita nak usolli awal-awal. Jangan duk usolli lepas tu imam bar. Imam Allahu Akbar, kita pun usolli. Baru nak usolli. Dah saat ni buat apa saat ni? Itau tu, itau ni. Itau orang dulu. Imam takbir je baru nak usolli. Rugilah. Rugi. Nak kena masuk semayang cepat-cepat. Jadi usolli tu sebelum tu. Cuma kadang-kadang kita makmum ni masalah kau. Sebab tu imam cepat sangat. Dia naik atas jadah dia Allah. Kita tak dah nak usolli kitanya. Maknanya cepat. Dia naik atas jadah tu Allah lalu dah. Setengah tunggu lambat. Dia masuk atas jadah tu. Tak boleh ke dia takbir tu. Senyak. Dia tengok dulu kawasan-kawasan semayang apa semua. Dia betul-betul lah. Dia senyak. Dia pun Allah. Dak mana dia berhalu. Orang kita ni dah. Naik atas jadah. Kita cukar cemakin ke belakang ni. Allahu Akbar. Allah. Cepatnya. Orang belakang cukar cemakin lagi. Lebih-lebih lagi hari Jumaat. Hari Jumaat kan. Orang belakang tu baru nak penosah barunya.
Hak belah depan ni okeylah. Nu belakang-belakang orang baru nak pernah sah. Allahu Akbar. Siap dah tu imam. Dah ke belakang mana? Nak takbir lalu dah. Tak danglah dia sah pun tak masuk lagi. Kalau semayang waktu biasa ni orang tak ramai. Tapi kalau semayang Jumaat tu kena lah sikit. Biar maknanya masuk sah belaka. Maknanya siap belaka dah nak semayang. Masing-masing dang usolli, tu imam pun Allahu Akbar. Baru comel. Makmum pun bar je tu imam Allahu Akbar. Makmum. Ni betul sah. Sekejap je. Kalau hari Jumaat orang malah hak biasa ni ya, tak ada masalah. Dan ni pula ramai budak jenis hak tak ada usolli. Tak ada kata lafaz niat usolli tu tak ada. Orang ni hak baru-baru ni tak ada usolli. Di dalam fiqh Islami wa adillatu hak karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Tokoh Ma'al Hijrah tahun berapa tahu? Adi pernah dapat tokoh Ma'al Hijrah Malaysia. Dr. Wahbah Az-Zuhaili almarhum. Dia baru yang meninggal. Dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatu. Pekoh 4 mazhab yang banyak digunakan oleh orang sekarang. Banyak digunakan oleh orang sekarang. Bila sebut kata ambil mana hukum ni? Ambil dalam Fiqh Islami. Sebut kata Fiqh Islami ni orang sekarang dah lalu. Faham tak? Biasanya gitulah. Orang pun sekarang dah lalu. Sebut kata fiqh Islami. Dalam fiqh Islami wa'dillah tu, sunat berlafaz niat sebelum takbir di sisi Asy-Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah. Yang tak sunatnya di sisi Al-Malikiyah, yang kata tak sunat berlafaz niat. Di kalangan ulama yang bermazhab Syafi'i, di kalangan ulama yang bermazhab Hambali, di kalangan ulama yang bermazhab Hanafi, sunat berlafaz niat sebelum daripada takbiratul ihram. Tapi ini semua di kalangan ulama-ulama kemudian. Adapun imam sendiri tidak menyatakan bahawa sunat berlafaz niat. Kata Asy-Syafi'iyah ni bukan Imam Syafi'i. Asy-Syafi'iyah ni ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, tapi di kalangan ulama mutaakhirin, di kalangan ulama kemudian. Di kalangan imam sendiri tidak ada. Sebab berlafaz niat ni tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ulama kemudian oleh kerana nampak payah nak dapat niat, jadi sebut dulu sekali, kemudian barulah takbir. Mudah-mudahan kita sebut saat ni sekali, mudah nak masuk niat dalam takbiratul ihram. Tu je. Sebab itulah kalau tengok sunat berlafaz niat, apa illah dia? Lilittiba', kerana mengikut Nabi, tak ada. Dia kata liyusa'idal lisanul qalba, supaya menolong oleh lidah yang kita berlafaz dulu saat ni akan hati pada masa takbir. Itu je illah dia. Itu je kerana dia. Bukan kata sunat berlafaz niat. Kenapa sunat berlafaz niat? Lilittiba', kan ikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Jadi ulama yang tambah kemudian. Hak Nabi berlafaz niat hanyalah hak masalah niat haji. Itu Nabi berlafaz niat. Sebab tu dalam kisah kitab fiqh dia kata, kenapa kau sunat berlafaz niat? Qiyasan alal haji, qiyas atas ibadat haji. Tapi illah ni kerana ni tidak diterima oleh sebagian ulama, sebab kita bab semayang tak boleh qiyas atas haji, sebab semayang difardukan di Mekah, haji difardukan di Madinah. Nabi duduk Madinah 6 tahun dah baru difardukan haji, kediang haji. Takkan kita semayang nak pergi qiyas hak kediang? Jadi kerana hak sahurnya liyusa'idal lisanul qalba, supaya menolong oleh lidah akan hati pada masa kita nak niat semayang tu. Itu je lah. Tapi kalau kita jenis mudah dapat niat, tak payah kata-kata lah. Kalau kita mudah dapat niat, tak payah kata. Cuma soal pula,
Betul lah kita kata dengan lidah usolli fardhu zuhri, usolli fardhu maghribi. Kita kata dengan lidah supaya menolong hati. Kita kata dengan bahasa Arab. Kita niat bahasa Arab, bahasa Melayu. Allah tu usolli, kita niat dengan usolli. Kita niat saja aku semayang. Saat ni tolong kata kau bahasa Melayu, kau kata kau bahasa Arab. Kata kok bahasa Arab. Jadi soal pula situ. Kan ni. Susah juga nak jawab. Sebab asalnya ulama dulu Arab, dia orang Arab. Dia kata usolli fardhu zuhri pun dia niat pun usolli juga sebab dia orang Arab. Dan kita orang Melayu kan ni. Cacang, saja aku semayang fardhu maghrib. Oh dengar orang ni pula ni. Pesen Melayu sungguh orang ni. Kata Arab lah, mana usolli pun tak apalah. Sebab apa kita faham dah. Walaupun bahasa Arab pun kita jadi macam bahasa Melayu dah. Tapi orang ni orang tak balah ni. Dia balah. Usolli. Ke tak payah. Tak payahlah masing-masing. Mu nak usolli. Mu tak ambuh duduk diam sudah lah. Tapi dalam Islami, Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah. Sunat berlafaz niat sebelum ditakbir. Tapi nak berlafaz niat ni lah. Berlafaz niat awal-awal. Ni timang Allahu Akbar je timang dia pula usolli panjang pula usolli dia. Lepas tu lambat ah. Aku rugilah orang panggil. Dia nak kena masuk semai cepat-cepat. Saya pernah tengok orang Arab. Dia isyak dia tu imam. Bekas imam Masjidil Aqsa. Isyak dia tu imam. Tarawih dia tu imam, dia makmum. Sebab dia nampak dapur gagah mana. Dia kita semayang qabliyah isyak, ba'diyah isyak. Dia tak semayang, dia baca Quran. Dia baca Quran. Tu imam takbir je tarawih. Quran duk tangan ni. Imam takbir Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Barulah dia pun sipang Quran. Pelik sikit dia ni. Piyah dia buang. Dia ambil Quran buang dalam piyah, lipat molek, dia pun buh depan. Ni takbir dah mayang ni. Dah apa? Takbir dulu. Mayang dulu lah. Lepas tu nak sipang Quran, sipang ke diang. Kalau sipang Quran dulu, takbir kemudian, tak semayang lagi. Imam bar je dia, Allahu Akbar, Quran dua tangan. Mana dia masuk semayang dah? Barulah ditutup Quran. Tapi dia buang piyah. Dia buang piyah, Quran dia buang dalam piyah, ditutup oleh, dia pergi bubuh, dia ulur tangan, dia bubuh depan. Sebab dia semayang duduk je. Imam duduk, imam terang, bubuh depan. Tapi nak ceritanya, dia takbir dulu, baru dia buat kerja tu. Sebab apa? Masuk semayang lah. Walaupun kita kata dia nampak dia buat kerja lain, dia boleh pahala semayang dah. Dia boleh pahala semayang dah. Cepatnya dia masuk semayang. Ni kita tak imam takbir, dia motar. Macam-macam kerja. Memang kalau kira berjemaah. Bukan kata tu lepas tak imam bar kita usolli. Kita takbir tak imam dekat nak rokok pun boleh berjemaah. Tak boleh berjemaah. Macam main tarawih kan. Tak imam takbir dia congok. Tak imam hujung surah dia pun bangun Allahu Akbar. Boleh jemaah ke? Boleh rakaat pertama ke tak imam? Dia tak imam baca Fatihah, dia tak bangun lagi. Tak imam baca surah pun, dia congok. Tak imam hujung surah baru dia bangun. Cerdik kita. Cerdik lah. Dia boleh rakaat juga. Cerdik apa bahasa tu? Orang lain boleh pahala semayang tau. Dia tak boleh pahala semayang lagi. Lepas tu orang lain pun soal. Ustaz, dia jadi masbuk ke gitu? Masbuk. Dia ngeleng tapi ke diang. Apa? Mu nak retek buatlah. Masbuk lah orang panggil. Walaupun dia memang duduk situ lama dah, dia sengeleng takbir lewat pun tetap masbuk juga. Maknanya imam rokok dia pun rokok. Tak payah baca Fatihah. Ya duduk situ tadi dah. Ya duduk situ tadi dah, betul lah. Masbuk juga. Masbuk lah. Orang lain macam tak puas hati pula dah. Macam deki. Udah. Ngeleng takbir lewat boleh jadi masbuk juga. Tak payah baca Fatihah. Nampak macam cerdik. Cerdik apa? Lepas tu dah cekak nak bangun. Takbir lancang kau.
Tapi dah congok kan. Allahu Akbar. Lepas tu bahasa rajin bangun pula. Oh kalau dah congok sembahyang tarawih main sunat, boleh pahala tak penuh Boleh pahala setengah. Yelah boleh pahala setengah. Hak murid congok tak takbir tu boleh pahala banyak mana? Ni hak malas ni. Hak daripada dia duduk congok, tunggu tu imam baca Fatihah, tu imam baca surah habis baru takbir ni. Kalau takbir lalu tak leh ke orang congok Boleh pahala separuh, boleh pahala juga. Ada tak pasal tu? Ada lah. Tapi rugi ke tak? Rugilah. Sebab dia lambat masuk semayang. Hak saning itu kita kata lepas imam bar dia usolli walaupun 5 saat aja lambat, rugi dah orang panggil. Itu mazhab Syafi'i kita tu. Kalau mazhab Hanafi Allah tu Allah dah makmum, akad takbir lalu dah. Kalau mazhab Hanafi disunat gitu. Kita tak boleh. Kita kena takbir selepas daripada sekalian takbiratul ihram imam. Ini takbiratul ihram. Kemudian tu imam ni pula selain daripada takbiratul ihram, hak tu imam takbir kuat, ada lagi selagi dia panggil takbir intiqalah. Takbir intiqalah. Takbiratul ihram tu takbir hak hukum sembahyang. Takbiratul ihram. Kemudian satu lagi takbir yang imam kuatnya takbir intiqalah. Takbir ketika perpindahan rukun untuk imam. Tu imam takbir berpindah rukun. Kalau takbiratul ihram, makmum wajib kena tunggu tu imam bar, barulah makmum takbiratul ihram. Kalau takbir intiqalah, sunat makmum tunggu sahabat imam bar, barulah makmum takbir intiqalah, barulah makmum pindah rukun. Kalau takbir intiqalah. Tak? Takbiratul ihram ini syarat untuk sah sembahyang berjemaah. Wajib makmum kena tunggu tu imam bar, tu imam selesai takbir, baru makmum boleh Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Adapun takbir intiqalah, tu imam Allahu Akbar. Takbir pindah hukum ni. Sami Allahu liman hamidah, tasmi' intiqal dipanggil. Pada Allahu Akbar, tu imam turun sujud. Allahu Akbar, tu imam duduk antara sujud. Allahu Akbar, tu imam sujud yang kedua. Allahu Akbar, tu imam bangun cacat rakaat kedua. Tu takbir intiqalah. Takbir intiqalah, makmum sunat takbir intiqalah selepas imam selesai takbir intiqalah. Imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Tu hak sunat dia, hak comel dia, hak akmal dia, hak afdal dia. Takbir tu ihram kena tunggu tu imam habis takbir. Takbir intiqalah sunat tunggu sampai tu imam bar, barulah kita Allahu Akbar berpindah rukun. Mana? Kalau kita bersama serentak, kalau kita bersama serentak luput fadilat 27 di tempat yang kita serentak. Terima Allah dia Allah turun. Mana tempat serentak tu luput fadilat jemaah, bukan satu semua jemaah, bukan di tempat serentak. Kalau serentak banyak luput. Pahala 27. Biasa kita tidak serentak. Cuma kita ni timang Allah tu kita gerak dah. Tapi daklah sekali kita lewat sikit. Tu dak panggil seketak. Panggil apa tu? Dak seketak dah mengikut dah orang panggil. Mengikut lah panggil. Dia kita ni mengikut. Kalau gini mengikut gini. Ni kalau sekali gini mengikut. Tu panggil seiring. Mengikut ni bukan gini mengikut. Tak mengikut. Ni gini ni mengikut seiring ni panggil mengikut. Tak ni follow. Ni ikut belakang ni orang panggil mengikut. Tapi mengikut hak comelnya tu imam bar baru kita gerak atau mengikut hak comel. Kalau tu imam berpindah rukun separuh jalan kita gerak dah, dia panggil mengikut bukan seiring. Tapi cuma tak kemal lah, tak apa-apa comel. Tapi boleh dah lah panggil mengikut, tak luput kata jemaah.
Seiring ni luput atas jemaah. Tapi kadang-kadang kalau kita ikut tu agak cepat sikit walaupun tidak seiring, kena pula tu imam hak jenis apa nak sihat mana. Dia daripada iktidal nak turun sujud tu nak leh kubuh lutut latar tu gok slow-slow. Jadi dengan makmum pun jadi dak gok. Jadi uzur juga makmum pun slow. Apa slow? Takut pitah. Lepas tu sekarang ni pitah ke tak? Tak jadi pitah. Tapi jadi sama. Jadi seiring. Luput fadilat jemaah. Masa tak dilambat, dia start. Dia imam turun tu. Dilambat juga turun. Tapi dia tu imam turun separuh jalan ni, jenis hak tak apa sihat. Sebab tu dia, afdalnya tu imam ni hak cergah. Afdal tu imam cergah. Cergah pergerakan, cergah ingatan. Ni hak boleh tu imam. Sebab tu dia ada umur tu pasal tak silap. Dia ada tahap umur tu. Lebih dari tahap dia kena patching tu. Dah sebab apa? Sebab tu imam dia kena cergah. Mana pergerakan dia lacur, bacaan dia lacur. Kalau jenis gigi pula tak ada, apa pula tak ada, lacur mana? Kemudian pula ingatan dia cergah. Kami duk mikir 3 ke 4 rakaat. 3 ke 4 rakaat. Nak semayang gitu. Sebab apa? Tak cergah mana dah. Ni. Tak boleh tu imam gitu. Sebab tu imam ni bawa orang. Jadi kalau tu imam jenis saning tu, daripada cacar nak turun sujud tu nak letak lutut slow-slow, kita pula cepat gerak saning. Tapi taklah kata seretau. Tapi gendala kita. Cuba kalau kita tunggu imam bar baru kita bergerak, jadi tak ada masalah lah. Hak tu hak syamil dia lah. Hak akmal dia. Hak ning ni kadang-kadang payah sikit nak amalkan kita ni. Dilorak sikit. Dah ni tak boleh nak tahan sabar. Cuma gerak lalu dah. Nak gimana dah tahu? Kadang-kadang tengah rokok gini dah. Sama rokok, pala ni gini dah. Sebab apa ni? Takut tu imam sami Allahu liman hamidah. Dia tak sedar, dia tinggal berkali. Gini dah. Kalau tu tengok kok macam mak rempik kat tepi light Serang. Dia. Dia nak gerak dah ni. Kak gerak lalu. Sami Allah gerak. Iktidal ni lutut kendodah dia ni. Kendodah lutut ni. Tengah iktidal lutut kendodah. Allah je turun lalu dah. Allah. Lorak lagi mana dah tahu. Berlomba dengan tu imam. Siapa di ngesuk, siapa di tali kalau orang berlari, siapa di ngesuk, siapa di salam. Dia boleh tunggu pula tu imam salam kedua selesai, baru disalam yang pertama. Jauh pula. Dah saat ni berlomba nak gimana? Kita berlomba nak balik cepat. Tu imam salam je, kita salam lalu kita bangun balik. Tu baru nak berlomba. Ni berlomba, siapa ngesuk di salam, tu imam salam pertama dia tak salam senyap. Tu imam salam kedua selesai dah salam kedua, barulah dia assalamualaikum. Comel. Tu comelnya. Tu imam salam pertama kita boleh beri salam dah. Kita zaman-zaman dulu ingat masa budak-budak dulu, tu imam salam pertama tu, tu imam nak salam kedua tu kita salam pertama dah. Ingat masa budak-budak dulu. No. Tapi di Kediang ni tak ada. Mana comel belaka. Tu imam siap salam kedua, baru makmum salam pertama. Ngaji mana tak tahulah orang Kediang ni. Tapi kalau saya ingat masa budak-budak dulu, tu imam salam pertama, tu imam paling tengah balik ni, tu imam nak salam kedua tu, kita salam pertama, tu imam salam kedua seketok lah. Tak apa dah gitu. Tapi hak akmal, hak comel sungguhnya, kena tunggu tu imam siap salam yang kedua selesai, baru kita salam pertama. Hak tu hak comel. Orang hak berlomba saat ni disalam comel pula. Dia tunggu tu imam siap salam kedua baru dia salam pertama. Dah berlomba buat gapo? Siapa di tali tunggu tu imam siap dulu baru dia tu. Berlomba tak ada pedah gitu. Ni kadang-kadang peseng. Memang duk gitu sokmo, payah nak jadi moleknya kalau memang duk gitu sokmo. Payah sikitlah. Dia jadi macam tema gerak, dia jadi macam tak nak lagi. Tak nak sikit, dia gerak lalu dah. Tema gerak dia gerak. Tapi bukan seketok. Daklah seketok. Seketok tu luput fadilat jemaah, jangan jumpa pasien tu dak seketok. Mana tu imam gerak separuh jalan dia gerak. Tu maknanya tak luput fadilat jemaah tapi tak comel lah.
Dia ada setengah-setengah tempat dia amal sungguh. Hak kaifiat tadi tu, peseng tadi tu. Tu imam berpindah rukun siap siapa bergerak, ada tempat yang betul-betul amal. Tempat dia memang masuk amal sungguh. Tu imam Allahu akbar, siap baru dia Allahu akbar. Mana apa tu? Seiring belaka makmum. Sekata. Comel. Sami Allahu liman hamidah. Siap dah tu imam i'tidah dia pun sami Allahu liman hamidah ni. Hak jemaah ni seiring belaka. Comel. Ada tempat yang masuk umpama tu. I'tidah ni Allahu akbar. Tu imam pun siapa lutut, siapa dahi latas sujud, makmum pun Allahu akbar. Serentak. Ada tempat yang amal seumpama tu. Kalau orang tak biasa pergi tempat tu, malu lah jawapan dia. Malu macam mana? Hak paling nyata malunya pada masa i'tidah nak turun sujud. Jadi tu imam Allah ni hak makmum tetap surah tu cacang. Dah kita orang luar tak biasa ni kan. Allah perah dia turun dah. Tapi bukan seketok dengan tu imam, tapi makna dia turun dah. Dia turun dah, separuh jalan dia perasan lah. Orang keras duk cacang lagi. Tapi dia turun dah nak gustang tak boleh dah. Nak gustang tak boleh dah. Mungkin turun dah. Tapi orang nampak ke dak? Orang nampak lah orang i'tidah belaka ni. I'tidah nampak dah seorang. Seorang tu. Nak pergi mana tu lah orang seorang. Sudah salah kat arah, apa paling tengok. Orang baru. Orang baru mari tempat tu. Sebab apa? Nyata. Kalau orang lain tak nyata, sebab orang lain tu dia dekat. Kalau cacang rokok Allahu akbar, kalau dia lalu pun orang tak perasan mana, sebab dia dekat. Tapi kalau i'tidah ke sujud, tu jauh. Allah, dia pun Allah turun dah. Orang lain cacang belakang lagi, boleh nampak. Dia pun sedar. Dia turun sebuah jalan baru sedar. Orang lain tak turun lagi, tapi nak mana? Takkan nak naik semula. Jalan gila. Dia termalu tu dia. Orang lain tak turun lagi, saya turun dah. Kena. Sebab tempat dia memang amal sungguh. Memang dia amal sungguh. Mana tu imam siapa tepat barulah makmum sunat. Sunat makmum mengikut imam apabila imam selesai sampai tempat pindah. Tapi kalau takbiratul ihram wajib takhirkan takbiratul ihram makmum selepas selesai sekalian takbiratul ihram imam. Tu hak takbiratul ihram. Pasal ni cerita hak takbir intiqalat. Dan jangan mendahulu imamnya dengan dua rukun fi'li. Dan jika tiada panjang keduanya sekalipun, dan jangan terkemudian daripada imamnya dengan dua rukun yang tersebut itu dengan tiada uzur. Ini pun makna makmum wajib mengikut imam. Makmum wajib mengikut imam dengan makna jangan pitah tu imam, dua rukun fi'li dia pitah. Hak pitah ni tak ada lah kita kata hak pitah. Pitah sungguh. Imam tengah baca surah, dia rokok dah. Pitah satu rukun. Imam rokok dah lagi. Sami Allahu liman hamidah. Dua rukun dia pitah. Pitah satu rukun makruh. Pitah dua rukun haram. Batal lagi? Tak. Dipanggil ke apa tu? Panggil mengikut imam lagi. Panggil mengikut imam lagi setelah tu. Mengikut imam lagi dah. Pitah dah. Mengikut imam lagi dia panggil. Bila panggil tidak mengikut imam, imam tak rokok lagi, dia nak turun sujud dah. Mana dia pitah lebih daripada dua rukun, barulah tidak mengikut imam, batal sembahyang. Baru panggil tidak mengikut imam. Kalau kita pitah sekali serukun tak ngikut dah, dia panggil ikut lagi. Pitah dua rukun, panggil ikut lagi. Pitah dua rukun yang sempurna. Dengan makna apa? Imam baca surah tak habis lagi, dia rokok satu rukun dipitah. Dia i'tidah dua rukun tapi masih lagi dalam i'tidah. Dia nak turun je sujud, walaupun lutut belum sampai latar lagi, tak panggil i'tidah dah, panggil pitah dua rukun, batal semayang. Sebab apa? Sebab tidak cukup syarat sah berjemaah, makmum wajib mengikut imam. Mana pitah lebih dari rukun tu tak ikut dah panggil. Kalau pitah serukun, panggil ikut lagi, hukumnya makruh. Pitah dua rukun, hukumnya haram. Sebab kita dia kata kabair, dosa besar. Tak batal lagi. Masih lagi dipanggil mengikut imam. Pelik tau. Hak pitah tak berlaku. Hak berlakunya ketinggalan daripada imam.
Tak berlaku. Ketinggalan daripada imam. Apabila ketinggalan dari imam ni, ketinggalan macam manakah yang dikatakan makmum sudah tidak mengikut imam? Ketinggalan dua rukun yang sempurna dipanggil. Mana dua rukun yang sempurna? Kita cacang lagi ni. Belum lagi rokok. Imam rokok. Satu rukun. Tapi dalam satu rukun lah sebab imam masih nak rokok. Sami Allahu liman hamidah. Masuk rukun yang kedua. Tapi belum lagi sempurna dua rukun. Sebab masih lagi tu imam duduk di i'tidal. Maknanya makmum ni ketinggalan dalam dua rukun. Tapi belum lagi selesai dua rukun. Sebab imam masih lagi dalam i'tidal. Imam turun je i'tidal nak pergi pada sujud. Walaupun belum sampai lutut latah lagi. Dahi apa lagi ni? Tak masuk sujud lagi ni. Lutut apa latah lagi. Tapi panggil i'tidal dah. Duduk gitu lah. Dah panggil i'tidal dah. Makna sudah ketinggalan dua rukun yang lengkap. Dua rukun yang sempurna. Rokok tinggal. I'tidal tinggal. Batal sembahyang. Jikalau tidak ada sebarang keuzuran. Itu makmum. Kalau tinggal dua rukun yang lengkap, sudah tidak dipanggil makmum. Sudah tidak mengikut imam. Maka batal sembahyang. Ini makmum. Ini hukum asal, syarat asal kepada makmum. Timbul kalau ada keuzuran. Maaf siapa ketinggalan 3 rukun panjang, itu bab keuzuran. Itu bab keuzuran. Tapi syarat asal makmumnya tidak boleh ketinggalan daripada imam lebih dari dua rukun. Maknanya ketinggalan dua rukun yang lengkap, maka batal sembahyang. Sebab apa? Sebab tidak cukup syarat sah berjemaah, wajib makmum ikut imam. Apabila ketinggalan lebih dari dua rukun, panggil dia ikut imam lah. Ikut apa gitu? Tu imam pergi pak ke depan dah, dia tak gerak lagi, tak panggil ikut dah tu. Batal sembahyang. Melainkan ada keuzuran, maaf 3 rukun panjang. Itu cerita lain pula tu. Sebagai contoh lah. Kita nak isyak dah. Sebagai contoh, mungkin minggu depan beralih sambung ning pun tak tahulah. Syarat yang kedua ni. Sebagai contoh, imam lupa baca kunut. Kita disunatkan baca kunut. Baca kunut pendek sudahlah. Allahumma ighfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Itu kunut pendek. Dia kata kunut pendek. Kunut panjang, kunut. Dia kata kunut pendek, kunut. Tu gugah macam tu. Kunut pendeknya Allahumma ighfirli ya ghafur. Allahumma ighfirli doa, ya ghafur puji. Allahumma hdini doa fa innaka taqdi puji. Sama ya tu. Allahumma hdini doa fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, dipanggil puji. Allahumma ighfirli ya Allahumma ighfirli. Ya Allah ampuni akan aku, tu doa. Ya ghafur, wahai Tuhan yang Maha Pengampun, itu puji. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita pun terus sujud. Tiba-tiba kita baca kunut panjang. Tu imam sujud yang pertama. Satu rukun. Tu imam duduk antara sujud. Dua rukun dah. Tapi belum sempurna lagi dua rukun sebab imam masih lagi duduk antara sujud. Tu imam sujud kedua je, kita duduk gini lagi, batal sembahyang. Sebab apa? Ketinggalan dua rukun yang lengkap. Mana? Sujud yang pertama dia tinggal, duduk antara sujud pun dia tinggal juga sebab imam sudah masuk sujud yang kedua, maka batal sembahyang. Sebab makmum tidak boleh ketinggalan daripada imam dua rukun yang lengkap, melainkan jikalau ada keuzuran dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Jadi hak ketinggalan 3 rukun panjang insya-Allah kita cerita minggu depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.